السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pagi ini hari ini insyaAllah kita sambung kenaan dengan kitab Mafatihu Al-Khairat Wal-Barakat, kunci segala kebaikan dan keberkatan, berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Dan kita mulakan dengan maknanya sambungan apa yang kita dah baca pada minggu-minggu lalu berkenaan dengan barakatul istighfar wa taubah, keberkatan istighfar dan keberkatan taubat. Jadi sebagai sambungan, istighfar adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla setiap waktu, dan di sana ada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang tertentu yang mana istighfar itu maknanya pahalanya lebih daripada waktu-waktu yang lain, daripada tempat-tempat yang lain. Ya, ada begitu keadaannya. Tak suasana tu tak sama. Ada waktu-waktu yang istighfar tu lebih afdal daripada waktu yang tertentu, daripada waktu yang lain. Jadi dianjurkan istighfar selepas selesai daripada menunaikan ibadah lah. Dia begitu menunaikan segala ibadah, dianjurkan kita beristighfar selepasnya, supaya apa? Supaya berlaku kafarah di situ, penyucian bagi kekurangan, kekosongan ataupun ketidakbaikan dalam ibadah, suatu ibadah tersebut. Ya, makna kita istighfar, dia akan tampung-tampunglah kekurangan tersebut. Sebagaimana disyariatkan selepas selesai daripada solat fardu, kita dianjurkan juga beristighfar. Yang mana Nabi SAW apabila Nabi memberi salam pada solat fardu, baginda beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, 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 3 kali. Kenapa? Kerana seseorang hamba itu dalam solat tadi mungkin dia terdedah dengan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala solat, dengan sebab lalai ataupun lupa, kan? Jadi sebagaimana disyariatkan istighfar selepas solat malam, ya, selepas solat malam pun disyariatkan kita beristighfar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sebagai menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa dalam surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu adalah mereka, orang yang bertakwa lah, amat sedikit tidur pada malam hari. Sedikit tidur pada malam. Dan di waktu sahur mereka beristighfar, yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon keampunan. Itu juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah, itu surah Al-Baqarah 199, ataupun sebelum itu Allah berfirman, wa bil ashari hum wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Dan disyaratkan istighfar selepas ifadah, maknanya daripada Arafah. Selepas kita bertolak daripada Arafah, kan, menuju ke Muzdalifah, dan selesai daripada wukuf, kan, dianjurkan kita beristighfar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma afidu min haitsu dhanna wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak, orang ramai, kan? Orang ramai bertolak, maknanya dari Arafah
Dari berwukuf dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan disyariatkan istighfar juga ketika kita selesai daripada sesuatu majlis. Yang mana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda duduk dalam satu majlis ataupun Nabi solat, kan? Selesai solat Nabi akan bercakap dengan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan tertentu. Lalu aku bertanya kepadanya tentang perkataan-perkataan itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seorang itu dia bercakap dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan dicap ke atasnya sampai ke hari kiamat. Kan? Maknanya tak akan berubah lagi lah, dicap kan, disil. Kebaikan itu tak akan berubah sampai berterusan sampai hari kiamat kebaikan itu. Dan wa in takallama bi syarrin, kalau dia bercakap dengan benda keburukan, apabila dia baca kalimah tu, kana kaffaratan lahu, jadilah dia kalimah itu, perkataan itu sebagai penyucian untuknya. Apabila perkataan itu, ini tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu, tidak ada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Engkau. Aku mohon keampunan kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. Dan disyariatkan istighfar di hujung-hujung umur kita, di kesudahan umur kita, penutup umur kita, ketika waktu kita tua, halatul kibar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika ajalnya menghampiri, tiba masa dia, yang sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, ya, dan memohonlah ampunlah kepadanya, mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia Maha menerima taubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan Fathul Makkah dan kemasukan manusia ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondong sebagai tanda di atas hampirnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Allah perintahkan Nabi untuk beristighfar, perbanyakkan istighfar. Jadi maka sayugialah kita ni sentiasa beristighfarlah dengan menyebut kalimah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, banyak-banyak kalilah. Dan kalau boleh kita bacanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Kita perbanyakkan dengan ucapan-ucapan yang macam tu. Maka di sana ada riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya sesungguhnya kami menghitung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis 100 kali baginda bersabda, baginda menyebut perkataan Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Rabbi ighfirli, ya Tuhanku, ampunkanlah bagiku, wa tub alayya, terima taubat atasku, sungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dan daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi mereka yang mendapati dalam tulisan amalannya, kitab amalannya di akhirat nanti, banyaknya istighfar dalam tulisan amalan itu. Beruntunglah orang yang banyak istighfar. Di buku-buku kita ada tengok nanti di akhirat, banyaknya istighfar yang telah ucapkan semasa di dunia. Astaghfirullahaladzim. Al-Imam At-Tabrani rahimahullah telah mengeluarkan
hadis berkenaan dengan doa dengan sanad yang hasan, dan Al-Baihaqi dengan sanad yang tidak mengapa dengannya, la ba'sa bihi, daripada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar. Barang siapa yang suka untuk dia tadi buku tulisan amalannya itu akan menggembirakannya di akhirat nanti, maka perbanyakkan dia istighfar. Maksudnya bila dia buka nanti, maknanya kitab amalan dia penuh dengan istighfar. Maka orang itu dia gembiralah. Jadi kitab dia itu menggembirakan dia. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya. Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia. Kama yanbaghi li jalalihi ta'ala, sebagaimana yang layak bagi keagungan dan ketinggian Allah Ta'ala. Bila haitsu yabqa thuluth al-lail al-akhir, ketika masih tinggal sepertiga malam yang terakhir, ya, maka ketika itu fayaqul, Allah Ta'ala berfirman, may yad'uni, siapa yang memohon kepadaku, fa'astajiba lahu, aku akan perkenankan permintaannya. Kita berdoalah, minta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan, setiap keadaan, terutamanya keadaan-keadaan dalam kepayahan, kesusahan, kan, keperitan, macam keadaan sekarang kan, orang Islam ditindas, dibunuh, dimata-rata, kan. Jadi maknanya di Palestin sana kita lihat bagaimana orang Islam tadi kan disembelih, dibom dan sebagainya, dibunuh kan, baby beribu-ribu habis, sehingga diisytiharkan sekolah ditutup kerana tak ada lagi kanak-kanak untuk belajar. Yang mana terlihat itulah amat menyedihkan. Pemimpin-pemimpin Islam, terutamanya negara-negara Teluk, kan, pemimpin mereka, apa yang mereka buat kita pun tak tahulah, kan? Hanya menyaksikan pertumpahan darah saudara-saudara mereka, adik-beradik mereka dibunuh, kan? Anak-anak saudara mereka dibunuh, dibom, hancur berkecai dan sebagainya, kan? Seolah-olah mereka ini tidak hidup, kan? Bukan orang yang hidup, seolah-olahnya begitu pemimpin-pemimpin Arab ni kan. Bagaimana mereka dijajah pemikiran mereka oleh Barat dan Israel tadi, sebab macam tu kita lihat kan, kesal lah. Ini sesuatu yang kita kesalkan. Seolah-olahnya mereka ni bukan orang yang hidup, yang ada perasaan. Sebab tu kata penyair, dia kata apa? Laqad asma'ta law nadaita hayyan. Sesungguhnya kau telah memperdengarkan seruanmu, panggilanmu jika engkau memanggil orang yang hidup. Walakin la hayata liman tunadi. Tetapi tak ada kehidupan orang yang kau panggil tadi, seolah-olahnya orang yang mati kau panggil tadi. Dia tak menyahut. Ya? Ketika mereka dibom, dihancurkan, mati beribu-ribu, hampir 10,000 orang dah mati. Jadi mana mereka semua kan? Pemimpin-pemimpin Islam dunia tadi yang berdekatan untuk negara Teluk ini, apa dia buat? Masing-masing cintakan dunia, takut nanti as-sukun ila ard. Itu yang kita boleh katakan. Apa lagi sistem kebaik pada orang-orang yang macam ni kan? Allahul musta'an. Itulah dia keadaan dia. Nasib umat Islam diperintah oleh serigala-serigala buas tadi. Kan? Jadi begitulah dia. Kemudian jadi kita berdoa, kita tidak ada melainkan Allah Ta'ala saja yang kita ada, bila kita minta. Ya Allah Ta'ala kata setiap malam, sepertiga malam terakhir, man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa minta pada aku nak perkenankan permohonannya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta pada aku nak beri padanya. Man yastaghfirni fa'aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun kepada aku nak ampunkan baginya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, inna iblis qad ahlakat bani Adam bidzunub. Iblis kata apa? Laqad ahlaktu. Kata Iblis, aku telah binasakan anak Adam dengan dosa-dosa yang mereka buat. Tetapi mereka membinasakan aku dengan istighfar dan dengan la ilaha illallah. Tiap kali hamba buat dosa, ikut Iblis, dia beristighfar, maka Iblis rasa macam tertekan. Tekanan yang berat bagi dia. Dan setiap kali orang berkata la ilaha illallah, itu satu tekanan yang berat bagi dia. Dan kalau dia nak orang tadi supaya jadi kawan dia dalam neraka, tiba-tiba Allah sediakan tempat pengampunan untuk orang yang berdosa tadi. Dan orang yang kafir untuk masuk Islam dengan menyebut la ilaha illallah.
Ketika falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat yang macam tu, dia usaha cara lain pula. Basastu fihim al-ahwa, aku tiupkan kepada mereka hawa nafsu. Ya, supaya mereka tadi ikut hawa nafsu mereka, kesenangan, keseronokan. Lalu mereka melakukan dosa dan mereka tidak bertaubat. Kenapa? Kerana mereka menyangka mereka telah melakukan perkara yang terbaik. Ya, macam apa ni kan? Pemimpin-pemimpin itulah. Dia kata kan, dunia Islam. Tak boleh nak buat apa. Sebahagiannya dia usaha-usaha tapi dia pun tak boleh nak buat apa lah. Kerana dia seorang kan. Sebab apa nak bergerakkan bala tentera untuk membantu orang Islam di sana bukan satu perkara yang mudah lah. Kan, masing-masing kerajaan dia terdapat alasan-alasan dia tersendiri. Wallahu ta'ala alam. Kan? Tapi itulah dia. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Kalau orang hidup kau panggil, dia akan menyahut. Tapi orang yang kau panggil itu dia tidak hidup. Tidak ada kehidupan bagi dia. Dia adalah mati, yakni mati hatinya. Kemudian yang ke-10-nya bahawa ubudiyah, ya kan? Ubudiyah itu taubah tadi maksudnya ibadat. Taubat kepada Allah Ta'ala, ibadat. Dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala adalah ibadat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala daripada segala ibadah. Ibadah taubat tu. Dan paling mulia di sisi Allah Ta'ala, kan? Daripada ibadah-ibadah lain. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu bergembira, yafrah, bergembira dengan taubat orang-orang yang bertaubat. Orang yang berdosa lalu mereka bertaubat, Allah Ta'ala gembira, yafrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahu afrah bitaubatil abdi. Allah Ta'ala ni teramat gembira dengan taubat hambanya. Daripada seorang lelaki yang pergi ke satu tempat, dia bermusafir. Ya, bermusafir dengan satu kenderaan dia yang dibawa sepadanya makanan dan minuman, bekalan perjalanan dia. Ya, dalam keadaan dia tadi hampir kepada kematian, kebinasaan. Sedangkan dia bawa kenderaan dia, dalam kenderaan itu ada makanan, minuman. Kan? Lalu dia tertidur, berhenti berehat di bawah pohon pokok, dia tertidur. Kan? Kemudian bila dia terjaga, kenderaan dia dah hilang. Segala makanan dia semua dah tak ada lah, habis. Dan waktu semakin panas dan keadaan semakin terik dan dia semakin dahaga, ya, ataupun apa yang Allah kehendaki, maka dia kata apa? Aku nak pergilah ke bawah pokok tadi. Pergi cari-cari kenderaan dia tak jumpa, dia pun patah balik pokok yang dia tidur tadi. Ya kan? Dia duduk situlah, tunggulah sampai mati situ, jangan pergi mana pun. Dia tunggulah di bawah pokok tadi. Kemudian dia terlena. Bila dia terjaga, dia melihat kenderaan dia ada di sisi dia, siap dengan makanan bekalan dia di situ. Maka dia teramat gembira. Dia kata, Tuhan, kan, akulah Tuhan, engkaulah hamba aku. Sampai dia tersalah, teramat gembira tadi. Dia sampai macam tu. Jadi Allah Ta'ala sebut perkataan gembira, sifat gembira bagi Allah Ta'ala yang layak bagi kebesarannya itu dalam ibadat ya. Tidak disebut dalam ibadah lain. Ya, khusus dalam ibadah taubat. Ya, jadi mana kegembiraan tadi memberi kesan yang besar lah. Gembira daripada Allah Ta'ala itu memberi kesan yang besar kepada keadaan orang yang bertaubat dan hatinya. Ya, jadi maknanya kegembiraan itu tak dapat nak digambarkan macam mana lah. Ya. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendatangkan kesan-kesan yang apa nama yang baik, yang dia panggil apa, yang menakjubkan, kan, daripada kedudukan ubudiyah yang tidak terhasil selain daripada taubat itu. Maka apa yang akan terhasil dari taubat itu, dia akan menghasilkan mahabbah, kan, kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kan, hati jadi lembut, kan, mana dia akan jadi orang yang lebih penyantun, dia akan bersyukur kepada Allah, dia akan memuji Allah, dia akan redha dengan apa segala ketetapan Allah. Ya? Jadi Allah Ta'ala akan berikan kepadanya berbagai-bagai jenis nikmat, ya? Yang dia sendiri tak tahu macam mana nikmat itu datang tanpa diduga-duga. Sentiasalah dia akan berada dalam keberkatan, ya? Hidupnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesan keberkatan itu tidak akan rosak, tidak akan binasa. Jadi maknanya selama dia jadi berada dalam lingkungan taubatlah, ibadah taubat tadi. Baik, di antara kesan-kesan taubat
ke atas diri seorang hamba adalah terhasilnya sifat kerendahan jiwa, kerendahan diri, kan, ataupun kelembutan hati, ya, dan sifat khudu', merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih Allah cintai daripada segala amalan-amalan yang zahir. Amalan hati yang ini adalah amalan hati. Taubah dan rasa kerendahan jiwa, hati yang luluh kerana menyesal di atas segala dosa dia, kembali kepada Allah Ta'ala dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi dia adalah amalan hati dan dia lebih dicintai di sisi Allah Ta'ala daripada amalan-amalan yang zahir. Ya, walaupun ibadat-ibadat zahir lebih banyak daripada ibadah hati tadi. Jadi kerendahan jiwa dan kelembutan hati, kan, keluluhan hati adalah ruh bagi ubudiyah, ruh bagi ibadah dan inti bagi ibadah. Ibadah tanpa keluluhan hati ataupun kerendahan jiwa tak ada mana. Sebab dia tak ada apa, tak ada, dia panggil apa, tak ada penghayatan. Tak ada penghayatan. Penghayatan itu adalah inti bagi ibadah. Penghayatan itu datang daripada mana? Penghayatan itu datang daripada hati. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika hamba tadi hatinya luluh kerana takut takwa kepada Allah dan ingin kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kan, maka dia akan menjadi, Allah Taala akan mendekatkan diri kepadanya. Kan, sebab tu waktu yang kita paling dekat dengan Allah Taala adalah waktu kita sujud. Kerana waktu sujud adalah maqam ataupun kedudukan kita menghinakan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh kita sujud pula selain daripada Allah Taala. Ya. Inilah dia rahsia dimustajabkan, dimakbulkan doa orang yang dizalimi, orang yang musafir, orang yang berpuasa, kerana waktu tu hati mereka tadi luluh, kan, luluh dan kembali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Taala, hanya dia saja yang akan menuntut balas bagi mereka yang zalim tadi. Hamba tak mampu nak buat apa. Dia berlaku ketika hati kita terjeluluh jatuh. Begitu juga orang yang musafir dalam keadaan dia tu dalam apa, gurbah, jauh daripada kenalan, jauh daripada saudara mara, bersendirian. Ya, hati dia rasa macam kesunyian dan penuh harapan. Ketika itu doa ini makbul, kan. Begitu juga orang yang berpuasa, kan. Kenapa? Kerana dia telah menghancurkan nafsu jiwa dia, nafsu yang seperti haiwan pemangsa tadi, kan. Dia dah hancurkan nafsu jahat, nafsu yang tak baik tadi. Dia lawan nafsu dia. Maksud tu mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati dia jadi luluh, kan. Dia kembali kepada Allah Taala. Masa itulah dia paling dekat kepada Allah Taala, dan waktu itu doa dia dimakbulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin. Kemudian kita tengok pula sebab yang boleh membatalkan keberkatan, menghapuskan, memadam keberkatan. Apa dia sebab yang boleh merosakkan keberkatan amalan kita tadi? Ya, amalan yang baik itu dia mendatangkan keberkatan, tapi dia boleh rosak, terhapus. Sebab apa? Yang pertamanya al-fasad lah, kerosakan. Jadi apa dia al-fasad ini? Kata Ar-Raghibu, fasad ni adalah keluar sesuatu daripada keadilan, keluar sesuatu daripada keseimbangan. Okay. Sama ada sedikit ataupun banyak, maka dia akan jadi rosak. Dia tidak seimbang. Keluar sesuatu daripada keseimbangan. Dan ia berlaku pada jiwa, pada tubuh badan, kan? Dan perkara-perkara yang luar daripada istiqamah. Itu fasad. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, fasad ni maksudnya berubah sesuatu daripada apa yang dia berada di atasnya daripada kebaikan. Mana dia? Mungkin dikatakan fasad itu ada pada sesuatu walaupun sesuatu itu masih ada, tapi ada kerosakan padanya. Dan disebutkan kerosakan ataupun fasad dalam agama
ia berlaku sebagai rosak pada sesuatu perkara lah. Rosak pada agama macam rosak pada perkara lain. Kerosakan boleh berlaku pada sesuatu dan kerosakan boleh berlaku pada agama. Ya? Apa yang kerosakan pada agama itu? Terkadang dengan sebab isyan, maksiat. Ya. Dan terkadang ia berlaku dengan sebab kufur, dosa kufur. Ini dia. Dan dikatakan kefasadan pada perkataan. Apabila perkataan itu tidak tersusun rapi, maka dia rosak. Ya kan? Kemudian kefasadan itu dikatakan pada perbuatan. Apabila dia tidak biasa melakukannya, maka dia buat. Maka itu kerosakan. Itu fasad dipanggil. Kemudian al-fasadu fil ard, kerosakan di bumi. Tengok, di antara kerosakan di bumi apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 205, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Maksudnya, dan apabila dia berpaling daripada engkau, ni orang munafik lah ni. Dia berusaha untuk membuat kerosakan di bumi serta merosak tanam-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerosakan. Ini ya. Ya. Dia berpaling daripada Islam, dia berusaha untuk buat kerosakan. Kerosakan tanam-tanaman, haiwan ternak. Ya. Dan maksudnya dan inilah wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak suka kerosakan. Jadi ini berlaku contohnya apa nama biqat'it tariq, maksud dengan orang yang apa nama menyamun di perjalanan lah. Ya. Jadi dia jadi apa namanya penyamun di jalanan, merampas satu orang di perjalanan. Itu kerosakan. Kemudian memutuskan silaturahim, ini kerosakan. Menumpahkan darah orang-orang Islam, ini kerosakan. Dan masuk dalam perkara ini juga melakukan segala maksiat. Ini kerosakan. Menghilangkan keberkatan. Jadi di sana ada hukum kerosakan. Atau hukum membuat kerosakan di muka bumi. Ada hukum membuat kerosakan di muka bumi. Kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, selepas beliau menyebut tentang ayat ni, surah Al-Ma'idah ayat 33. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan daripada tempat kediamannya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan besarnya dosa orang yang membunuh tanpa kebenaran, tanpa hak, dan kerosakan di bumi, ya, diikuti. Maka Allah sebut pula dengan menjelaskan jenis daripada jenis-jenis kerosakan di bumi. Ya. Dan Allah sebut bahawa kerosakan ini bahawa ia menghitung daripada kerosakan yang besar. Ya. Sebagiannya mengatakan dengan menyamun di jalanan.
menyekat jalan-jalan perjalanan orang, melakukan dosa besar, ya, membunuh atau melakukan dosa-dosa besar. Kemudian makna-makna kalimah al-fasad yang disebut dalam Al-Quran. Sebut dalam Quran perkataan al-fasad tadi. Apa dia makna-makna dia? Di antara makna-makna fasad yang disebut dalam Quran, yang pertamanya maksiat. Al-maksiyah itu adalah fasad, kerosakan. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu semua membuat kerosakan di bumi. Mereka berkata, hanya saja kami orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketahuilah, sungguhnya mereka lah orang yang melakukan kerosakan, tapi mereka tidak menyadari. Jadi maknanya maksiat. Al-maksiyah. Itu mana? Fasad. Neraka. Jangan kamu buat kerosakan, yang buat maksiat di bumi. Jangan buat maksiat di bumi. Jadi, dia jawab, dia kata, kami hanya buat kebaikan. Allah kata, ketahuilah sebenarnya mereka lah orang yang melakukan maksiat. Tapi mereka tidak menyadari yang maksiat yang mereka lakukan. Kemudian makna fasad dalam Quran, makna binasa pun dia juga, al-halak. Antaranya dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Anbiya ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Kalaulah ada pada keduanya langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, nescaya kedua-duanya akan rosak binasa. Rosak la fasadata ay la halaka, kedua-duanya akan binasa. Maka masya Allah Tuhan Arash, ya, daripada apa yang mereka telah sifatkan Allah. Kemudian makna yang lain, yang ketiga makna kharab, rosak. Al-kharabu makna rosak. Rosak. Ya. Runtuh. Runtuh pun mana dia juga. Surah An-Naml ayat 34. Cerita tentang Ratu Sabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أو أذلة وكذلك يفعلون. Ia berkata, itu Ratu Sabah itu berkata, sesungguhnya raja-raja ni, apabila mereka masuk dalam satu perkampungan, mereka akan buat kerosakan kepadanya. Mereka akan meruntuhkannya, merosakkannya. Dan mereka jadikan ketinggian, kemuliaan penduduk itu jadi hina. Dan seperti itulah yang akan mereka lakukan. Kemudian makna yang keempatnya, makna fasad itu makna mungkar. Mungkar. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerosakan di bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan. Ya?
Wa kanu mujrimin, adalah mereka orang-orang yang berdosa. Yani yanhawa 'anil fasad. Allah kata falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad yanhauna 'anil munkar, melarang daripada kemungkaran. Yang kelima, fasad dengan makna sihir. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Yunus ayat 80-81. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Apabila datang tukang-tukang sihir mereka, maka berkatalah kepada mereka oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun berkata kepada mereka, campaklah kamu semua apa yang kamu nak campak. Campaklah. Nabi Musa suruh mereka campak dengan perintah daripada Allah lah. Maka tak kala apabila mereka mencampak, kata Nabi Musa, apa yang kamu semua bawa datang adalah sihir. Sihir. Sesungguhnya Allah akan membinasakannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengislahkan, tidak akan membaiki amalan orang-orang yang berbuat kerosakan, yakni amalan tukang-tukang sihir. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah zahirlah kerosakan di bumi dan di lautan, di darat dan di lautan dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia, supaya Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka sebahagian apa yang mereka kerjakan. Semoga mereka itu kembali. Jadi para ulama kata Al-Qurtubi berselisih tentang makna al-fasad, fasad kerosakan di darat dan di laut ni. Kata Al-Qurtubi. Ulama khilaf. Kata Qatadah dan As-Suddi, al-fasad di sini adalah syirk, kesyirikan. Wa huwa a'zamul fasad, dia merupakan kerosakan yang terbesarlah. Dan kata Ibn Abbas dan Akrimah dan Mujahid rahimahullah al-jami' radhiyallahu anhu, kerosakan di darat adalah pembunuhan dilakukan oleh anak Adam, akan saudaranya, iaitu Qabil telah membunuh Habil. Dan kerosakan di darat adalah yang dilakukan oleh raja yang telah mengambil sampan secara paksa, bagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir dalam surah Al-Kahfi. Dan dikatakan kerosakan itu adalah al-qahtu, kemarau, dan sedikitnya akan tumbuh-tumbuhan dan hilangnya keberkatan. Dan seumpamanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huwa nuqsanul barakah, kekurangan keberkatan dengan pekerjaan hamba-hamba. Berkat, kerja banyak tapi berkat tak ada. Jadi apa supaya mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuhas, kata Nuhas, ini di antara yang terbaiklah dalam tafsir ayat ni. Kata Ibn Abbas ni, kata Nuhas di tafsir Ibn Abbas ni yang terbaiklah, nuqsanul barakah, keberkatan jadi berkurangan. Kan, dengan perbuatan-perbuatan hamba tadi kan, macam-macam yang manusia buat, maka keberkatan jadi berkurang. Supaya apa? Supaya mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripadanya juga
Ibn Abbas bahawa kerosakan di lautan adalah terputusnya haiwan yang diburu di laut. Maksudnya tak ada hasil tangkapan daripada ikan sedikit. Ini dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Ikan mahal. Macam sekarang lah. Ikan pelaling besar 2 jari tu, sekilo, RM18. Ada kot 10 ekor, 12 ekor. Kan? RM20 sekilo. Kan? Jadi mana nak makan ikan? Makan ikan lebih mahal daripada ayam. Ayam sekilo pukul RM8 lebih. Contohnya. Kan? Kurangnya keberkatan dengan sebab dosa-dosa manusia. Kata ya, فإذا قل المطر قل الغوص عنده. Apabila hujan kurang, maka kuranglah apa nama orang tadi mana turun menyelam ataupun turun ke laut atau ke sungai untuk menangkap ikan. Ya. Dan haiwan-haiwan laut sebenarnya pergi ke tempat yang dicari tempat yang lebih dalam, lebih jauh lah. Ada dia. Sebab air kurang. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, idza matarat as-sama'u, apabila langit menurunkan hujan, tafattahatil asdafu fil bahr, maka tiram-tiram di laut akan terbuka. Kan? Terbuka dengan keluarkan padanya mutiara lah. Jadi dia adalah lu'lu' ataupun permata tadi kan. Sebagai hasil rezeki bagi manusia. Dan dikatakan al-fasad itu, kerosakan itu adalah kasadul as'ar. Maknanya harga-harga barang yang naik tinggi melambung dan kehidupan jadi sempit, susah kan. Nak membeli tak mampu. Macam hari ni lah kita kan. Keberkatan kita dah hampir tak ada lah. Tengoklah kita bawa RM50 kita pergi pasar kan. Apa yang kita dapat beli dengan RM50? Kan, beli sayur, beli ikan. Kan, mungkin beli air dalam apa nama dalam tu. Air jagung ke air tebu ke, balik lah. RM50. Mana hilang dah keberkatan tadi. Itu kerosakan. Dan dikatakan al-fasad, kerosakan itu al-ma'asi, adalah maksiat-maksiat. Ya, kezaliman, dosa, kecurian. Kan? Jadi maknanya amalan-amalan maksiat itu menyebabkan tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Kan? Bumi tidak subur. Tanam-tanaman tidak menjadi. Semuanya makna lebih kurang lah. Itu makna al-fasad. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tentang firman Allah ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 56. A'udzubillah minasyaitanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi selepas bumi itu telah diislahkan, dibaiki. Dia kata Ibn Qayyim, kata kebanyakan ahli tafsir, la tufsidu fiha bil ma'asi. Janganlah kamu buat kerosakan padanya, pada bumi itu, dengan melakukan segala maksiat. Dan ajakan atau seruan kepada tidak ada ketaatan kepada Allah. Mengajak orang untuk tidak mentaati Allah. Selepas Allah Ta'ala mengislahkan, membaikkan bumi ini dengan diutuskan para Rasul alaihissalatu wassalam, yang awalnya adalah Nuh alaihissalam, yang akhirnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah jelaskan syariat. Dan Allah telah mengajak untuk mentaati dirinya. Allah telah mengajak untuk mentaatinya. Kerana ibadah kepada selain Allah dan seruan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Dan dia merupakan sebesar-besar kerosakan di bumi. Bahkan kerosakan bumi pada hakikatnya adalah dengan kesyirikan ini dan penyanggahan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
Zahirlah kerosakan di darat dan di laut dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Ini Allah sebut. Kata Atiyah kena dengan ayat ini, walau ta'asaw fil ardi, janganlah kamu melakukan maksiat di muka bumi, fayumsikallahu al-matar, nanti Allah Ta'ala akan sekat hujan, wa yuhlikal harf, Allah akan binasakan tanam-tanaman, bima'asikum, dengan maksiat-maksiat yang kamu semua kerjakan. Kemudian dia berkatalah beberapa, mana ghairu wahid, bukan seorang lah daripada salaf generasi awal yang telah berkata, idza qahutal matar, apabila hujan dah kering, tidak turun lagi, inna ad-dawaba tal'anu husata bani Adam, maka segala haiwan akan melaknati ahli maksiat daripada kalangan anak Adam. Wa taqulan, haiwan-haiwan itu akan berkata, Allahumma la'anhum, Allahumma la'anhum, ya Allah laknatilah mereka. Fa fi sababihim, kerana sebab mereka, ajdabatil ardu, bumi jadi kering, kemarau, waqahtul ma waqahatal matar, hujan jadi berhenti kering. Ya. Jadi kesimpulannya, kesyirikan dan seruan kepada selain Allah Taala itu, dan pembinaan pembuatan yang dibina, yang diibadahi, disembah selain Allah Taala, yang ditaati selain pada Allah Taala, dan yang selain daripada Rasulullah SAW, ini adalah sebesar-besar kerusakan. Ya. Jadi bacakan ini bacaan kita untuk hari ini tentang kunci segala kebaikan dan keberkatan. Jumpa di lain waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.